الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله يا
يا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي wala takfurun. Maka hendaklah kamu semua berzikir mengingatiku, nescaya aku mengingati kamu semua, dan hendaklah kamu semua bersyukur kepadaku, dan hendaklah kamu semua bersyukur kepadaku, dan jangan kamu kufur
yakni jangan kamu ingkar kepada aku. Ayat ini merupakan satu tuntutan untuk kita berzikir dan ia dituntut secara umum. Tidak disebut zikir pada waktu sekian, zikir pada tempat sekian. Tidak dikhususkan zikir hanya dalam masjid, zikir itu pada waktu sembahyang saja. Tak. Dalam sembahyang zikir, luar sembahyang zikir, dalam masjid zikir, di luar masjid zikir. Di rumah kita zikir, di pejabat zikir, di stadium zikir. Dalam bendang zikir, dalam laut zikir. Zikir mana ingat kepada Allah. Apa tanda orang itu ingat pada Allah? Tandanya dia tak buat dosa. Man ata'a Allah faqad zakara Allah, wa man lam yuti'hu falaysa bizakirin wa in akthara at-tasbiha wa qira'at al-Quran. Kalau tak silap itu kenyataan Al-Imam Sa'id ibn Jubair rahimahullah, salah seorang tokoh tabi'in. Dia kata barang siapa yang taat kepada Allah maka sesungguhnya dia telah berzikir kepada Allah. Dan barang siapa yang tidak taat kepada Allah sebenarnya dia tidak berzikir. Sekalipun dia banyak menyebut subhanallah, sekalipun dia banyak khatam Quran. Khatam Quran tiap-tiap minggu tapi dosa tidak ditinggalkan, macam tak khatam Quran. Quran baca hari-hari tapi dosa tak tinggal. Quran kata ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah laknat Allah itu menimpa orang-orang yang zalim. Dia baca ayat tu tapi dia tak keluar daripada kezaliman, dia biar diri dia buat benda zalim, maka dia baca Quran, dia kutuk diri dia sendiri. Sayyiduna Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh. Kadang-kadang orang tu baca Quran, dalam masa yang sama Quran yang dia baca melaknat dirinya. Kita tak mau yang jenis ni. Baca Quran, hafal Quran, ada hafal 30 juzuk, ada hafal 3 juzuk, ada juzuk amma, ada qul huwallah. Tapi dalam masa yang sama Quran yang dia baca itu melaknat dia dan mengkutuk diri dia, kerana amal perbuatannya bercanggah dengan Quran yang dia baca. Dia baca wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Dia terlibat dengan riba. Dia baca ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang beriman, jangan kamu makan harta sesama kamu secara batil, secara salah, secara haram, secara dosa. Dia baca ayat tu, dia terlibat dengan rasuah. Dia baca dalam surah An-Nur, orang perempuan yudnina min jalabibihinna wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah kaum wanita melabuhkan tudung yang mereka pakai sampai tutup kawasan dada mereka. Suruh pakai kelumbung tutup aurat, dia pakai, dia tak pakai kelumbung langsung. Kalau dia pakai pun dada dia tak ditutup. Maka bercanggah dengan ayat yang dia baca. Dia baca dalam surah An-Nur, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada lelaki yang beriman, jaga mata, jangan tengok yang haram. Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan kepada kaum muslimat yang beriman, wanita yang beriman, jaga mata, jangan tengok yang haram. Dia baca, dia dengar, dia khatam Quran, tapi dia buat bercanggah dengan Quran. Walaupun dia khatam Quran sehari sekali, tapi dia tidak dianggap berzikir, kerana zikir dia tidak memberi kesan,
iaitu perbuatan buruk tidak ditinggalkan. Walaupun dia baca subhanallah 1000 kali, kalau dia tidak dia membiarkan dirinya buat dosa, dia tidak dianggap berzikir. Jadi orang berzikir ini orang yang patuh kepada Allah, orang yang tak buat dosa. Man ata'a Allah faqad zakara Allah. Wa man lam yuti'hu falaysa bizakirin wa in aktsara at-tasbiha wa tilawatal Quran. Siapa yang tak patuh taat pada Allah, sebenarnya dia sedang mengingati Allah Ta'ala. Barang siapa yang tidak patuh kepada Allah, sebenarnya dia tidak berzikir sekalipun dia banyak bertasbih dan baca Quran. Itu satu kenyataan. Kenyataan yang kedua berbunyi, zikir kepada Allah itu apabila kamu terasa nak buat benda yang salah, lalu kamu teringat kepada Allah dan kamu tak berani meneruskan kesalahan yang kamu cadang nak buat tadi. Aku nak mencuri, saat ni Allah Ta'ala tarik nikmat tangan aku, bagi patah, aku tak boleh nak buat apa. Aku nak tengok yang haram, Allah boleh tarik nikmat mata aku bagi buta, aku menyesal. Aku nak berlumba atas lebuh raya, naik motor, menyerap atas motor, saat ni Allah Ta'ala bagi aksiden, tak mati, patah, aku menyesal semua hidup. Maka dia nak berasa nak buat benda-benda mudarat, sama ada mudarat dunia ataupun akhirat, dia tak berani kerana dia melihat kepada kekuasaan Allah yang boleh menghukum dia di atas dosa tersebut sekarang, pada masa akan datang di akhirat. Dia tak berani buat salah. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Orang bertakwa bila berasa nak buat jahat, bila syaitan dia kempen buat jahat, dia ingat pada Allah, lalu ia melihat kejahatan itu tidak boleh diteruskan, bahkan perlu segera kembali ke pangkal jalan, beristighfar dan bertaubat, dan memperbetulkan perjalanan hidup dia. Hak ni sembang senang, nak buat susah. Ada orang semayang rajin, mengaji rajin, mengumpat pun rajin juga. Ada orang semayang rajin, mengaji rajin, kedekut tak keluar zakat pun ada. Ada orang mengaji rajin, semayang rajin, tapi benda-benda dosa dia tak boleh tinggal. Kerana buat ibadat memerlukan kepada taufik dan hidayah daripada Allah. Tinggal dosa pun memerlukan taufik dan hidayah pada Allah. Maka kita doa siang malam, ihdinas siratal mustaqim. Kita doa lagi wahdini wa'afini. Kita doa lagi Allahumma hdini fi man hadait. Kita doa lagi Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau petunjuk. Petunjuk ada dua jenis. Satu, petunjuk dalam bentuk kita kenal, hak ni elok, hak ni tak elok, hak ni halal, hak ni haram, hak ni baik, hak ni buruk. Petunjuk yang kedua, kita mampu melaksanakan yang baik, mampu meninggalkan yang buruk. Kemampuan itu nama dia taufiq. Yang pertama nama hidayatul bayan, yang kedua nama hidayatul taufiq. Hidayatul bayan, petunjuk berbentuk penjelasan, ilmu pengetahuan. Ilmu yang menyatakan mengucap itu perlu, tak mengucap tak boleh. Ilmu yang menyatakan sembahyang itu 5 waktu itu wajib, tak sembahyang itu berdosa. Ilmu yang menyatakan puasa Ramadan itu wajib, tak puasa itu berdosa. Ilmu satu bab, melaksanakan apa yang kita tahu tu bab yang lain. Kalau orang kena tangkap tak puasa, bukan dia tak tahu puasa tak wajib, puasa itu wajib, tapi dia segan. Berapa banyak orang yang tahu sembahyang tu wajib tapi dia tak sembahyang, tahu saja tak ada. Berapa banyak orang yang hafal rukun negara tapi dia bercanggah dengan apa dia hafal. Kalau kita pergi jumpa banduan dalam penjara, hang hafal dah usul rukun negara, dia kata sekolah rendah lu mengaji dah.
Tu pasal hang jadi jahat, jadi pencuri, masuk penjara. Mengapai satu bab, reti satu bab, tapi boleh melaksanakan dan menghayati apa yang dia hafal ni, memerlukan kepada anugerah yang kedua. Ada orang tak kenal terus yang baik dan yang jahat. Jadi Tarzan duduk dalam hutan. Jadi orang asli duduk dalam hutan, ajaran Islam tak sampai pada dia. Maka dia tak kenal terus. Jadi orang kafir duduk negara yang tak sampai Islam kepada mereka. Yang tu hidayatul bayan tak kenal. Allah sebut dalam Quran, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna hadainas sabil. Sesungguhnya kami beri hidayah, beri petunjuk kepada jalan. Ni jalan A, ni jalan B, ni jalan kanan, ni jalan kiri, ni jalan baik, ni jalan jahat. Ni jalan nak jadi orang alim, ni jalan jadi orang jahat. Ni nak jadi orang yang pemurah, ni nak jadi perompak. Aku tunjuk jalan ke hampa, hampa nak jadi orang pemurah, ambil duit derma ke orang dapat pahala, hampa nak jadi orang jahat, tak bagi duit ke orang, bahkan curi duit orang dapat dosa. Tangan yang sama, memegang duit yang sama, menjadi dosa jadi pahala. Tangan yang sama, seluk poket, ambil duit, bagi ke orang, sedekah ke orang, keluar zakat, jadi pahala jalan ke syurga. Tangan yang sama, serolot duit, ambil. Tapi bukan ambil duit dia, ambil duit orang. Curi duit orang, bulan poket dah. Jadi dosa. Tangan yang sama, duit yang sama. Cuma yang satu bagi, yang satu balas orang. Pisau yang sama yang dia pegang, satu dia potong sayur, potong daging, goreng, jamu orang, dapat pahala. Satu lagi dia pisau yang sama dia pegang, dia tikam orang, bunuh orang, dapat dosa. Kita marah ke anak kita kecil-kecil, umur 5 tahun, pergi duk ambil pisau main di dapur. Anak kita ragah pokok, kita marah. Marah tu dua jenis. Hang terjun cepat. Tu satu cara marah, suruh dia berhenti turun pokok. Hal satu lagi, hang naik. Sebenarnya nak suruh turun, tapi suruh dia naik lagi. Dia faham, dia terjun awal. Allah Ta'ala pun begitu juga. Kadang dia marah kat hamba dia, dia tak lagi buat jahat. Dia larang, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Ada ketika Allah Ta'ala sebut, fabashshirhum bi'azabin alim. Fabashshirhum, berikan berita gembira kepada mereka. Bi'azabin alim, dengan siksa yang menyakitkan. Patut bukan bashirhum, bukan berita gembira. Fa'anzirhum, beri amaran kepada mereka. Tapi Allah guna uslub, gaya bahasa, nak perli orang jahat. Dah hang nak buat jahat, hang dapat ambil berita gembira kat hang. Berita yang amat mengembira hang, sebab hang tak mau tinggal benda jahat, hang akan diseksa dengan seksa yang berat. Seksa tak boleh kata berita gembira, tapi kena kata berita yang menakutkan dan amaran yang menakutkan. Tapi Allah guna perkataan itu. Seperti seorang mak, seorang ayah tengok dia anak naik pokok, hang naik lagi tinggi. Sebenarnya hang terjun awal, hang naik lagi tinggi, hang teruk lagi. Allah guna bahasa perli orang jahat. Supaya dia sedar. Hang nak buat juga, buat. Tapi sampai satu masa hang kena. Hang tak boleh kata apa dah. Allah tak bagi hang nak buat juga, buat. Maka demikian juga syarak mengajar kepada kita. Apabila manusia diberikan petunjuk, inna hadainahu sabil, kami tunjuk jalan, imma syakiran wa imma kafura. Sama ada dia nak jadi orang syukur, dia ikut jalan baik, atau jadi orang kufur, nak ikut jalan jahat. Ulama kata, kalau bahayanya anak kita main pisau, dia tak reti nak guna lagi, umur baru 5 tahun, 6 tahun. Main dangau ke apa, padang dengan pisau plastiknya, dia duduk pergi ambil pisau betul. Kita tengok anak kita main pisau, kita marah kat dia. Kita larang dia. Pasal saat ni dia luka, dia teruk, kita teruk. Dia teruk pasal luka, sakit, riau, kita teruk pasal beli ubat. Hang main pisau, duit poket aku habis. Hang main pisau ni, hang tidur tak lena, duk riau, sakit tangan. Pasal kena pisau, aku tidur tak lena. Dah nak makan sok ni.
Kita larang anak kita pasal mudarat dia, mudarat kita. Mudarat kita, kita tengok anak kita tangan putih, tangan luka, kita kesian kat dia, lamasan sama kita nak berubat bagi dia lega, duit kita cerah. Maka kita larang daripada awal. Anak kita umur 5 tahun nak ambil pisau, nak main, hang jangan main pisau. Hang jangan main pisau, larangan. Ataupun main lagi, ambil pisau lagi banyak. Ni baru 1, ambil 10. Anak kita hak cerdik dia faham. Kalau hak tak cerdik dia ambil 10. Anak kita faham ni, pak aku, mak aku marah ni, dia suruh ambil 10 pisau, aku ambil 1 lah. Hak tak cerdik, cari 10 sungguh. Orang cerdik dia faham ni, ayat ni suruh betul ke, perli ke? Ada ulama kata kalau kita kesian ke anak kita yang main pisau, takut pisau tu luka tangan dia, sebenarnya zaman sekarang ada lebih mudarat, lebih bahaya daripada pisau. Habib Umar hafizahullah ta'ala dia kata, handphone yang dipegang oleh seorang budak muda lebih bahaya daripada pisau. Karena pisau luka tangan, handphone tu luka hati dia, luka roh dia, kotok jiwa dia. Jadi dosa jauh pada Allah, menempah neraka kalau dia tak berbetul. Maka Allah bagi jalan, hang mengaji, dengar orang baca Quran, dengar orang baca kitab, hang nak ikut hang baca tu kan, hang nak ikut hawa nafsu, hang nak ikut iblis syaitan. Jalan duk di manusia. Allah sebut dalam Quran, ada jenis manusia, jenis ketegak dan degil. Allah tunjuk petunjuk kepada dia, dia tak mau pakai juga. Siapa? Golongan Samud. Wa amma Samud fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun jenis Samud, kaum Samud, fahadainahum, kami tunjuk kat depa. Kaum Samud ni kaum Nabi Allah Saleh. Nabi Allah Saleh wa amai petunjuk Allah, baca wahyu Allah ke telinga mereka, mengajak wahyu Allah kepada depa. Fastahabbul ama 'alal huda, mereka mengutamakan buta ke atas petunjuk. Kaum Samud kata, hang bacalah ayat apa pun, ceritalah wahyu apa pun, kami nak jadi orang buta, kami tak mau jadi orang celik. Orang buta kalau tak ikut, tak ada orang pegang dia, kalau dia jalan pergi jalan raya, tak kereta belah dia belah kereta. Kalau dia jalan tengah jalan raya, kalau jalan tepi jalan raya, dia tak terjun longkang, dia belah tiang elektrik. Pasal orang buta. Orang buta kena ada orang pimpin tangan dia, sebab jalan dia tak betul. Kalau dia tidak ditolong kerana mata dia buta. Kaum Samud begitu juga. Kami tak mau ikut cahaya petunjuk yang kau bawa wahai Nabi Saleh. Kami nak mengikut jalan yang buta, gelap gelita. Kamu kata A, kami nak buat B. Kamu kata B, kami nak buat A. Kami nak buat benda yang bercanggah dengan kau habaq. Perangai kaum Samud itu ada di mana-mana di setiap zaman. Anak yang tak mau semayang, mak ayah dia marah suruh semayang, cikgu dia pun suruh semayang. Katalah suruh semayang apa waktu pun, tang tak semayang, aku tak mau semayang juga. Kalau terpaksa pun semayang berlakon, mak ayah dia ada, dia semayang. Lepas tu mak dia ayah dia tak ada, dia tak semayang terus. Kerana dia tak mau ikut jalan petunjuk. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW baca doa, Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang berkuasa mengubah hati-hati manusia, sabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku dalam mengikut agama engkau. Itu satu doa. Satu doa lagi, Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang berkuasa mengubah hati-hati manusia, sarrif qalbi ila ta'atik, ubahkan hatiku kepada mentaati engkau. Hati hadut tak mau taat, duk derhaka tu tolong ubah, tolong tukar bagi jadi hati yang taat. Seorang lelaki musyrik mai nak bunuh Rasulullah SAW. Rasulullah tak tangan di dada dia baca doa, berubah jadi orang yang benci kepada kasih, orang kafir kepada beriman. Kerana ada ketika-ketika tertentu Allah mustajab doa
ketika Nabi SAW baca doa kat lelaki itu, Allah mustajab. Dia kata, aku pi jumpa Rasulullah dalam keadaan aku paling benci kepada dia. Kemudian Allah ubah jadi aku paling kasih kepada dia. Dia pi dalam keadaan kufur dan syirik, Allah ubah dia dapat tauhid kepada Allah. Maka Nabi SAW ajak dalam kitab azkar ada doa tu. Doa minta Allah ubah hati kita suka dosa, benda tak elok, benda maksiat, benda fasik kepada taat. Salah satu doa yang dibaca, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Allahumma habbib ilainal imana wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami cinta kepada iman dan hiaskan iman dalam hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal asyan waj'alna minar rasyidin. Jadikan kami orang yang benci kepada kufur, benci kepada fasik, benci kepada maksiat. Kalau Allah makbul doa ni, kita jadi orang baik. Masih duk cinta benda kufur, benda fasik, benda maksiat, lingkup orang tu. Jadi kita kenal diri kita duk tak mana lah ni. Sebab rasa suka benda buruk, tak suka benda baik itu kita sendiri tahu, duk dalam hati kita, orang lain tak tahu. Depan orang kita boleh berlakon. Depan orang kita berlakon, oh hebat, suka, pegang tasbih, zikir, apa semua. Tapi ketika kita duduk seorang, kita buat dosa, kita tahu. Allah berkuasa menarik nikmat yang dia bagi kat kita bila-bila masa. Kita guna tangan untuk mencuri, Allah boleh bagi patah tangan kita dengan aksiden. Kita guna kaki untuk terkajang orang, Allah boleh guna ambil nikmat kaki kita patah ataupun lumpuh kerana dia berkuasa ke atas setiap makhluk. Kita guna otak untuk fikir yang kotor, yang dosa, yang buruk, Allah boleh bagi hilang ingatan kita gila masuk tanjung rambutan. Kita guna tangan untuk terima rasuah, Allah Ta'ala boleh jadikan duit rasuah yang kita terima, bila kita guna dia menyebabkan mengundang pelbagai jenis penyakit. Makan duit rasuah, kena penyakit ni, kena penyakit ni, duit rasuah tu habis, hidup tak bahagia kerana dia hidup dengan duit rasuah. Ada orang sekarang ini hidup duit dia main berlambak-lambak banyak disebabkan dia menega tengah hari bulan puasa. Baru ni masuk surah abang, masuk Facebook, tang mana tu, mereka pergi serbu ke 10:30 pagi. Kedai makan, siap macam-macam juadah, macam-macam lauk. Pukul 10:30 pagi dah siap dah lauk, tunggu pelanggan mai. Tak tahu yang mai puak pejabat agama. Kena tangkap, kena denda. Oi, untung banyak ni menega pukul 10:30 pagi. Bulan puasa ni. Duit masuk sakan. Pasal pelanggan hak tempatan pun ada, hak luar pun mai. Dia bau jauh. Dia bau jauh, menega di Pendang, orang gurun pun pergi. Menega di Merbuk, orang Sungai Petani pun mai. Jadi melakukan perkara yang Allah murka itu, sama ada Allah kata aku boleh bagi balasan la, aku boleh bagi balasan akan datang. Mana bukti Allah boleh bagi balasan la? Bukti dia Rabbil Alamin. Allah pentadbir seluruh alam. Dia boleh tadbir dan urus dengan balasan buruk kepada orang yang buat dosa tak mau bertaubat. La ni. Dan Allah Ta'ala beritahu, kalau aku tak balas la, aku balas akan datang. Mana bukti Allah balas akan datang? Malik Yaumiddin, Raja yang menguasai hari perhitungan dan pembalasan. Aku balas bila aku hitung dan balas di akhirat kelak. Fir'aun kena dua-dua. Fir'aun kena di dunia, kena di akhirat. Di dunia masa dia sebelum mati tak apa, tak kena. Dia kena masa kat nak mati. Allah sebut dalam Quran, فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Allah siksa Fir'aun dengan siksa di dunia. Siksa di akhirat dan siksa di dunia. Mana tanda kena siksa di dunia? Dia mati lemah dalam laut. Tak ada siapa tolong dia. Mati dalam keadaan hina. Abu Lahab pun kena siksa di dunia. Masa orang ajak Abu Lahab pergi perang Badar, dia tak berani pergi. Dia takut mati dalam perang Badar. Orang kata, hang ni penakut.
Hang ni pondan ni tak berani pi. Ada orang yang tak berani pi, orang tuduh gitu, jadi berani pi lah. Pi kena sungguh. Umayyah ibnu Khalaf. Dia duk kata kat Rasulullah, nak bunuh Rasulullah dan sebagainya. Rasulullah kata, aku yang akan bunuh engkau. Bila mai hari peperangan Badar, Rasulullah ambil tombak baling sekali, kena betul tengkok dia. Mati. Sehingga akan disebutkan orang yang paling celaka sekali, orang yang dibunuh oleh Nabi atau orang yang membunuh Nabi. Ada orang zaman dulu bunuh Nabi yang terdahulu. Ada orang yang mati dibunuh oleh Nabi. Ada tokoh Quraisy mati dibunuh oleh Nabi SAW dalam peperangan. Padahal dia tutup semua dah. Nampak biji mata. Dia tutup semua dengan pakaian pedang. Allah tunjuk mukjizat Nabi SAW membunuh tokoh Quraisy. Abu Lahab tak berani pi. Orang kata macam-macam tak berani pi. Maka Abu Lahab tak menyertai peperangan Badar. Yang menyertai peperangan Badar Abu Jahal. Abu Jahal dan kuncu-kuncunya. Abu Jahal ni gelaran dia Fir'aun hadhil ummah. Fir'aun umat akhir zaman Abu Jahal. Fir'aun umat Nabi Musa, Fir'aun tu. Punya jahat Fir'aun lawan dengan Nabi Musa. Sebagaimana jahatnya Abu Jahal lawan dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal mati terbunuh dalam peperangan Badar. Bila mati dibunuh, tauk dalam telaga. Mayat-mayat musyrikin Mekah dilempar dalam telaga. Kemudian Rasulullah pergi panggil dia, Pak. Apakah kamu temui apa yang Allah janji kepada kamu? Sayyidina Umar kata, awak duk cakap dengan orang mati. Rasulullah kata, orang mati lebih kuat pendengaran daripada kamu yang masih hidup. Sebab itu bila kita ziarah orang mati, kita bagi salam ke orang mati. Assalamualaikum ya ahlal qubur. Depa dengar, depa jawab. Cuma depa jawab kita tak dengar. Kalau depa jawab kita dengar, kita cabut. Ada salam yang kita mau dengar jawapan, ada salam kita mau tak jawab minta apa, tak dengar tak apa. Dengar kita cabut. Hantu kubur. Orang mati mendengar salam yang kita sampaikan, cuma depa jawab kita tak dengar. Dalilnya Nabi SAW cakap dengan sanadidu Quraisy, tokoh pembesar Quraisy yang mati terbunuh dalam peperangan Badar, disebutkan dalam kitab Fiqh Sirah lil Buti bagaimana hujjah ulama ahli sunnah yang menyatakan bercakap dengan orang mati, baca talqin kat orang mati dengar. Bagi salam kat orang mati dengar. Kerana Nabi SAW bercakap dengan orang yang telah mati terbunuh dalam peperangan Badar. Abu Lahab tak pergi perang Badar. Setelah peperangan Badar tamat, dia kena satu penyakit. Kena penyakit, orang tak mau masuk dekat, takut berjangkit. Lah kali orang tolak dia masuk dalam telaga. Mati dalam telaga. Mati hina Abu Lahab. Dalam Safwatul Tafasir pun ada sebut, Abu Lahab ni mati lepas perang Badar. Jadi orang hak tak betul ni, Allah Ta'ala bagi peringatlah. Hang tak kena masa hidup, hang kena masa dekat nak mati. Hang tak kena masa dekat nak mati, hang kena lepas mati. Tang benda jahat mesti balas jahat. Kalau hang tak betul, tak bertaubat. Maka segala kebaikan yang kita lakukan pasti kita mengundang balasan yang baik, sama ada kita sedar atau tidak sedar. Segala keburukan dan dosa pasti keburukan balasannya buruk, sedang ataupun tak sedang. Di antara akibat buruk daripada dosa ialah tidak ada kemanisan dalam beribadat. Orang semayang khusyuk, kita tak khusyuk. Orang semayang rajin, kita tak rajin. Kita bangkit semayang dalam keadaan segan. Wa iza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka bangkit semayang, bangkit dalam keadaan malah. Yura'una nas. Mereka riak nak tunjuk ke orang saja buat ibadat. Wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka berzikir hanya sedikit. 3 perangai orang munafik ada dalam ayat itu. Jangan bagi kena kat kita. Perangai nombor 1, bangkit semayang malah. Perangai nombor 2, buat baik apa pun kerja nak tunjuk ke orang kata dia baik.
duduk seorang-seorang tak buat pun. Panggil nombor 3, mereka tak berzikir, mereka sikit saja berzikir. Hak lain tak berzikir. Hak lain berhibur. Dengar lagu, main, merapu, duduk kat dia hak tu. Zikir tak ada, sikit sangat. Maka Allah Subhanahu wa taala peringat, tiap-tiap kali kamu ingat ke aku ingat ke kamu. Seorang ulama salaf kata, aku tahu bila Allah ingat ke aku, bila Allah tak ingat ke aku. Orang tanya, bila Allah ingat ke hang? Masa aku ingat ke dia, mesti dia ingat ke aku. Masa aku berzikir menyebut nama dia, mesti dia mengingati aku, karena dia janji dalam Quran, fazkuruni azkurkum. Kalau kamu ingat ke aku ingat ke kamu. Maka ulama kata salah satu tanda zikir itu ialah orang tu mengawal diri dia siang dan malam daripada melakukan benda dosa. Kalau kita tak boleh duduk dalam taat, paling kurang jangan duduk dalam maksiat. Kalau tak boleh buat baik, paling kurang jangan buat jahat. Mulut kita tak boleh cakap baik, jangan cakap yang jahat. Mata kita tak boleh tengok yang baik, tak boleh tengok Quran, tak boleh tengok hadis, jangan tengok yang Allah larang. Telinga kita tak boleh dengar ceramah, tak boleh dengar kuliah subuh, tak boleh dengar kuliah maghrib, jangan dengar kata-kata yang dosa. Sebab itu ulama kata tidaknya orang alim lebih baik daripada ibadat orang jahil. Kerana orang alim dia tidur dengan niat, kalau aku tak tidur mungkin aku buat dosa, aku tidur dengan niat nak jaga daripada tak buat dosa. Orang jahil semayang tapi niat nak tunjuk ke orang, riak. Tidur orang alim dengan niat yang baik lebih baik daripada ibadat orang jahil dengan niat yang jahat, yang buruk. Satu masa Iblis tengok orang duduk semayang, dia nak masuk goda kawan tu supaya semayang jadi tak betul. Tak berani masuk. Pasal kawan tu semayang tepi Tok Guru duduk tidur tepi dia. Awak hantar berani kacau dia, dia tidur tepi ulama. Ulama tidur tepi dia, pergi duduk kacau dia bagi semayang tak betul, ulama tu sedar pergi betul pula, rancangan dia terbatal. Maka daripada kisah itu muncul satu hadis yang disebut Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Bidayatul Hidayah, dalam kitab Minhajul Abidin, naumul alimi khairun min ibadati jahil. Tidur orang alim itu lebih baik daripada ibadat orang jahil. Orang jahil buat ibadat semayang 1000 rakaat tapi niat dia riak, lingkup 1000 rakaat itu. Fawailun lil musallin alladhina hum yura'un. Neraka wail bagi orang semayang kerana semayang mereka riak. Tapi orang alim tidur dengan baca dengan niat, kalau aku tidur dengan niat supaya nak jaga diri daripada buat salah. Kalau aku celak mata mungkin aku buat salah, aku tidur terkawal aku daripada buat salah, buat dosa. Tidur orang alim itu lebih baik pada ibadat orang jahil tadi. Menunjukkan bahawasanya pentingnya kita mengawal diri daripada perkara salah. Maka tahu satu bab, tahu rukun negara satu bab, menghayati rukun negara satu keperluan yang lain. Tahu kata semayang itu wajib satu bab, mendirikan semayang satu keperluan yang lain, memerlukan kepada tenaga yang lain. Tidak ada tenaga yang boleh bantu kita melainkan dia nak anugerah Allah. Maka kita doa lepas semayang 5 waktu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya supaya saya rajin berzikir. Tolonglah saya supaya saya rajin bersyukur. Tolonglah saya supaya saya buat ibadat dengan ibadat yang husnu, ibadat yang paling baik. Kalau Allah makbul doa tu, kita duduk dalam zikir, duduk dalam syukur, duduk dalam ibadat siang malam. Maka kita kena tahu bahawasanya petunjuk Allah yang kita minta itu ada berbentuk maklumat, ilmu pengetahuan, ada berbentuk melaksanakan pengetahuan itu. Berapa ramai orang tahu semayang itu wajib tapi dia tak semayang. Berapa ramai orang yang tahu puasa itu wajib tapi dia tak puasa kerana takat tahu saja tapi tak buat, tak jadi. Berapa ramai orang tahu kata dosa itu haram tapi dia duduk buat juga kerana takat tahu saja tapi dia duduk buat juga. Dia menempah kemurkaan Allah yang dibaca dalam surah Al-Fatihah, Al-Maghdubi alaihim.
Orang yang dimurkai atas mereka itu orang yang tahu tapi tak ikut benda dia tahu. Dia tahu benda wajib, dia tak buat yang wajib. Dia tahu benda haram, dia tak tinggal yang haram. Dia sedang menunggu dan mengundang kemurkaan Allah ke atas dirinya. Hak satu lagi tak tahu tapi tak mau ikut orang tahu. Yang tu dhalin, sesat, juga tak betul. Maka kita baca ayat yang menceritakan zikir, jangan kita faham zikir tu pegang tasbih pusing. Sehari 300 kali, sehari 1000 kali saja. Tapi kelaku kita bercanggah dengan hak kita zikir, tak jadi. Mesti tanda zikir dan manfaat daripada zikir itu ialah ia tidak membiarkan dirinya berada dalam dosa, sama ada dosa hati atau dosa lidah atau dosa yang dilakukan oleh anggota yang lain. Itulah manfaat yang besar daripada puasa. Kata ulama, puasa ada 3 tingkat. Puasa orang awam, puasa orang khawas, puasa orang khawasil khawas. Puasa orang awam tak makan minum. Puasa orang khawas, jaga anggota-anggota zahirnya daripada dosa, mata, telinga, tangan, kaki, mulut dan sebagainya. Puasa khawasul khawas bukan tekat jaga anggota tapi jaga hati dia sama. Saumul qalbi amma siwallah. Hatinya jaga, jangan sampai buat benda tak betul dengan kehendak Allah. Maka dia jaga mata, telinga, tangan, kaki, baru nombor 2. Jaga hati sama, naik nombor 3 yang tertinggi sekali. Maka puasa ada 3 tingkat. Jangan kita puasa tingkat nombor 1 saja. Berapa banyak orang puasa hanya dapat lapar dan dahaga. Puasa tapi letih saja, pahala tak dapat. Akibat dia hanya jaga nombor 1. Makan tak, minum tak, tapi mulut, tangan, kaki dia masih dia melakukan perkara terlarang. Kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa lapar dahaga saja. Kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa at-ta'ab was-sahar. Berapa banyak orang yang berjaga malam, qiyamul lail, dia dapat hanya penat dengan berjaga malam saja. Akibat daripada dia hanya jaga 1 saja, jaga tak makan minum dalam puasa, tapi dia tak jaga yang lain. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin pun ada, dalam kitab Syekh Ali Jum'ah Fatwa Asriyah pun ada. Puasa itu 3 tingkat. Nombor 1 tak makan minum dan melakukan perkara yang membatalkan puasa. Nombor 2 tak melakukan perkara yang membatalkan pahala puasa. Pahala puasa dia bagi dapat. Antara perkara membatalkan pahala puasa, mengumpat, berbohong, penyaksian palsu. Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Maka orang yang puasa kena tingkatkan daripada puasa biasa kepada puasa yang lebih tinggi. Masa dah lajak dah, saya tak boleh cakap panjang dah. Kerana saya hari ini ada banyak program. Pukul 9 lebih lagi di Sungai Petani. Tengah hari khutbah di Al-Ustaz. Lepas khutbah pula tazkirah Jumaat pula dah. Jadi 2-3 program lagi. Hari ini kuliah subuh, kuliah duha, khutbah Jumaat, tazkirah lepas Jumaat. 4 program. Jadi saya berhenti tani dulu, nak lari pergi Sungai Petani pula. Habis Sungai Petani nak pergi Al-Ustaz pula. Ada khutbah di Masjid Dargah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tolong baca surah Kahfi seorang.